Okay, kalau ada tengok, kita ada, okay, kita tengok sama-sama untuk ada 3 soalan untuk cikgu nak tengok balik pasal video semalam. Okay, soalan pertama, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk apa yang bentuk bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Ada dalam video semalam. Yang atas kan yang merah kan yang hijau tu? Jawapan dia. Yang buku teks pun ada. Cuba tengok. Yang mana satu untuk jawapan dia? Yang merah ke atas ke bawah? Ingat tak? Hakim ingat tak jawapan dia? Tahu tak yang mana? Salah pun tak apa. Tak mahu pun. Yang merah tu kot. Yang merah. Okey. Sekejap Hijau. Hijau. Hijau ke merah? Hijau. Betul hijau? Hijau. Serius? Hijau? Tak tahu lah. Nak tekan mana satu ni? Merah lah, Hijau? merah. Merah? Merah. Okey. Betul lah jawapan dia? Warna merah. Okey, kalau kamu tengok soalan ni dia ada dalam buku teks. Muka surat 132. Okey, yang hijau ni kan dia salah sebab dia kan AX tambah BY tambah C dengan kosong. C ni kalau kita pindah pergi sebelah kanan dia akan jadi negatif C. So jawapannya hijau ni dia salah lah sebab dalam buku teks dia positif C. Okey, untuk soalan yang kedua, okey, yang manakah bukan ciri bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Yang mana satu? Yang bukan ciri. Merah ke, hijau ke, purple? Purple. Purple? Purple. Okay. Ya. Okey, betul. Okey, kita mestilah kuasa dengan satu je tau. Kita punya pemboleh ubah tak boleh kuasa dua lah. Okey, untuk soalan 3 pula. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh kuasa dengan dua. Betul ke salah? Betul. Okey, tu yang kita dah belajar kan semalam dalam video semalam. Okey, untuk hari ni kita akan tengok dalam buku teks muka surat 134. Okey, kita akan sambung. Yang ni kita akan cari. So hari ni kita akan teruskan kita punya pembelajaran. Yang ini apa yang kita akan belajar hari ni kita akan belajar menentukan dan menjelaskan penyelesaian yang bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang kita akan belajar hari ni ada dalam buku teks muka surat 134. Kalau kamu tengok, kita akan tahulah macam mana kita nak cari dua pemboleh ubah dalam satu persamaan linear tersebut. Okey, semalam kita belajar pasal ciri bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah kan. Okey, hari ni kita nak cari pula dia punya nilai pemboleh ubah tersebut. Okey, tengok dalam konteks dalam muka surat 134 kan. Okey, dia cakap dalam minggu ni saya telah habis membaca sejumlah 7 buah novel dan buku cerita untuk program Nilam. Bolehkah kamu meneka bilangan novel dan bilangan buku cerita yang telah saya baca? Okey, kalau kamu tengok dalam slide ni, gambar ni, dia ada bagi tahu dua benda tau. Yang pertama, 7 buah novel dan yang satu lagi buku cerita. Okey, bila dia ada cakap pasal dua benda iaitu buku novel dan juga buku cerita. So dalam kita punya persamaan linear yang kita akan buat akan ada dua pemboleh ubah. Contohnya kan kita ambil novel ni kita akan jadikan dia sebagai X contohnya, buku cerita sebagai Y. Okey, bila dia kata telah habis membaca sejumlah 7 buah okey, bila dia kata sejumlah 7 buah, kiranya hasil tambah 2 ni kita akan dapat 7. Okey. So, dia punya persamaan ini ialah X tambah Y sama dengan 7. Yang situasi ni faham tak dalam slide ni? Tahu tak macam mana kita nak tentukan? Faham kan? Faham. Ya. Okey, kamu tengok dekat buku teks kan? Muka surat contoh 9 yang bawah tu 134 Okey. Soalan ni dia kata tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. Bila dia kata dalam ayat ni penyelesaian yang mungkin, kiranya kan dia akan ada kaitan antara X dan juga Y. Kita cakap X dan juga Y ni sebab kita tengok dalam persamaan yang dia bagi ada X dan juga Y. Contoh kalau dia bagi persamaan yang ada huruf P dan juga Q, so dia akan ada kaitan lah antara dua pemboleh ubah tu. Dia tak kisah huruf apa pun kan kita boleh guna. Bila dia kata ada kaitan, contohnya kalau kita tahu kita punya nilai X, kita tahu kita punya nilai X ni contohnya 1.
So kita boleh cari kita punya nilai Y ni berapa dia punya nilai. Bila kita gantikan X tu sama dengan 1. Contohlah kan, kita punya ni 2X tambah Y sama dengan 6. Cikgu nak gantikan X ni dengan 1 contohnya kan. Okey, bila kita gantikan so 2 darab dengan 1 akan dapat 2. 2 tambah Y sama dengan 6. Okey, boleh tolong cara ya? Kita akan dapat Y kita berapa? 4. Okey, kita akan dapat 4 kan? Okey, bila kita dapat 4, soalan ni dia tak bagi tahu pun kita kena Y ataupun X kita berapa. So, kita boleh letak je apa-apa number yang kita nak. Okey, so apabila kita punya X sama dengan 1, jadi kita punya Y sama dengan 4. Cuba kamu buat guna selain daripada nombor 1. X tu selain daripada nombor 1. Tak kisahlah nak guna nombor 2 ke, nombor 4 ke. Nanti share dengan cikgu. Kamu dapat berapa? Boleh tak? Cikgu bagi masa kamu. Boleh. Nanti kalau ada set Kira nanti beritahu. Saya. Dah. Okey, siapa saya tu? Hafiz kan? Hafiz. Okey. Nak cakap ke macam mana? Cakap lah. Okey. Y sama dengan 2, X sama dengan 2. X2, Y2. Ya. Okey. Kita gantikan X dengan 2 tambah Y sama dengan 6. So, kita akan dapat 4 tambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 tolak 4. Y sama dengan 2. Okey. Selain daripada nombor 2, X sama dengan 2, ada tak? Selain daripada ni? 2 ni. Orang lain siapa-siapa yang buat daripada 3 ke, ada tak? Sebab 3. Sebab 3. Okey, dapat apa? X3. X3 ke Y3? 3. Okey, kalau kita ambil X sebagai 3, X3 bila kita gantikan dalam persamaan linear yang dia bagi tu, kita akan dapat Y sama dengan 0. Selain daripada yang dia ada tak? Saya ada ambil 4. Ambil 4. Okey, kalau ambil 4 dapat apa? Dapat Y ialah 2. Y sama dengan 2. Ya. Okey. Kalau 4 kita gantikan dengan X tambah Y, kita dapat 8. 2 ke negatif 2? Negatif 2 ke 2? Negatif 2 ke 2? Negatif 2, okey. Okey, macam tu kalau kita nak buat soalan penyelesaian yang mungkin, dia minta tulis penyelesaian yang mungkin. So kita boleh je ambil apa-apa number yang kita nak. Dia tak kisahlah 10 ke 20 ke, dia tak kisah pun. Sebab dia tak nyatakan nilai X, Y juga Y. So bila soalan dia tak menyatakan nilai X, Y, kita ambil je lah apa-apa number yang kita nak, 0 ke 1 ke 2 ke macam tu. Negatif pun boleh juga kalau kita nak ambil. Tapi takut susah lah kan nak kira kan. Okay, tengok dalam buku teks, buku surat 135 dekat atas tu kan contoh 10. Okey, dekat contoh 10 tu soalan dia, Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. Okey, bila dia ada dalam soalan, bila dia ada dua iaitu pasukan harimau dan pasukan kancil, so dia akan ada dua pemboleh ubah lah dalam kita punya soalan ni. Okey, contohnya kalau cikgu nak ambil pasukan harimau ni M, kalau kancil ni nak ambil N. Okey, berapakah bilangan jersey yang mungkin dibeli bagi setiap pasukan? Okey, dia kata telah membeli 5 helai jersey. Okey, 5 helai jersey ni maksudnya bagi kedua-dua jersey, iaitu harimau dan juga pasukan kancil, iaitu M tambah dengan N, kita akan dapat 5. Okey, yang ni kira macam tadi. Kalau kamu punya nilai M sama dengan 1 contohnya, kamu akan dapat nilai N ni berapa? Contohnya kalau kita ambil M adalah 1, so kita akan dapat kita punya N, kita akan dapat 4. Okay, contohnya kalau kamu ambil M kamu ialah 3, so kita akan dapat N kita ialah 2. Okey, contoh kalau M kita 2, kita akan dapat N 3 kan? Okey, contoh kalau M kita ialah 4, kita akan dapat N 1. Okey, tapi kena make sure kita kena tengok juga hasil tambah M dan juga huruf N kita akan dapat dengan 5. Sebab dia dah bagi tahu kata dia beli 2 jersey tu jumlahnya ialah 5 helai. Okey, tu yang kita dah belajar untuk hari ni. Tu je yang kita akan belajar. Okey, cikgu nak
Boleh tak pilih mana-mana number yang kamu nak? Boleh. Number dah. Boleh. Nak jawab? 5. Okey, nombor 5. Okey. Tolong apa? Cari buat untuk soalan ni. Masing-masing buat. Sekejap lagi kita bincang. Okey, soalan ni dia punya kata kunci kalau kamu tengok kan. Cari 2 set penyelesaian. Okey, macam tadi lah. Soalan tadi. 2 set penyelesaian yang mungkin. So kamu boleh cari, ambil je ni apa-apa number yang kamu nak. Okey, tapi dia punya syarat dekat sini kena tengok X dan juga Y ialah integer. Bila dia kata integer, dia mestilah nombor tu nombor bulat. Nombor bulat dia nombor yang positif dan juga negatif. Buat dulu, nanti kita bincang. Kira kau macam tak sah cikgu. Kalau macam tadi. Ambil je apa-apa nombor X dengan Y tu. Sebab dia tak bagi. So ambil je. Saya dapat dah cikgu. Dapat apa? X sama dengan 9, Y sama dengan 1. Y dengan 1. Kalau Ya. orang lain, ada tak ambil selain pada nombor ni? Hakim, ada buat tak untuk soalan ni? Ada apa-apa? Okey, bila kita ambil 9 X tolak 3Y sama dengan 6, 3Y sama dengan 6, 9 tolak 6 dapat 3Y. Okey, sama dengan 3Y sama dengan 1. Okey, selain pada Hafiz ada tak yang dapat untuk soalan ni? Hafiz, kalau dia kata dekat soalan ni 2 set tau. Dia 2 set, Ya. kena buat satu lagi. Oh, Dia kena buat 2. Tanya dekat dua soalan contoh. ni. 2 contoh. Oh, sat. Okey. Online dah siap dah? Fadia, Mimi, Faradila. Kita tengah buat ni. Masih lagi. Okey. Saya dapat dah cikgu. Dapat apa? X sama dengan 12, Y sama Y? sama dengan 2. 2. Ya. Okey. Orang lain ada tak selain pada Hafiz? Ya. Y 12 tolak 6 3Y 3Y 6. Okey, so betul lah kamu dapat Y sama dengan 2. Okey, selain pada Hafiz, online ada tak nak share jawapan dengan cikgu? Apa yang kamu dapat? Kita tengok soalan seterusnya. Okey, untuk soalan ni kamu nak pilih nombor berapa nak jawab soalan? Tadi nombor 5 kita dah jawab kan? Nombor berapa pula nak jawab? Selain nombor 5. Nombor 3. Okey, sekejap Okey, 3. tandakan tik bagi persamaan linear dan dua pemboleh ubah. Okey, yang manakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Yang betul lah maksudnya. Yang mana yang betul? A, B ke? A, B, C ke? Yang mana? C kot cikgu. C. Okey, Salah. kita dah tengok kan semalam dalam video cikgu ada buat persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dia suruh tandakan yang betul. C salah C sebab dia kata dalam dua pemboleh ubah. Bila ada dua pemboleh ubah, dia kena ada X dan juga Y lah. Dia kena ada dua-dua. Dia tak boleh salah satu je. Okey. Okey. Okey, kalau so kita kata C ni salah lah. C ni dia satu pemboleh ubah je tau. Sebab dia ada huruf X je. Ya. Okey. Kalau untuk A, okey, A ni dia betul. Dia betul sebab dia ada dua pemboleh ubah. Okey, iaitu X dan juga Y. Okey. Kalau untuk B pula, dia salah tau. Sebabnya dia ada kuasa 2. Kita punya pemboleh ubah tak boleh kuasa dengan 2. Dia kena kuasa dengan 1 saja. Boleh? Faham tak? Faham. Okey, orang lain faham tak? Selain pada Hafiz. Cikgu tak tahu siapa yang faham ke tak faham kan? Boleh tak? Okey. Kalau tak faham, cakap je. Tak apa. Cikgu okey lah. Tak faham apa pun. Okey, kalau untuk B yang kita tengok dia ada X dan juga Y. So bila X dan juga Y dia ada dua pemboleh ubah lah. Okey, so dia dah betul tapi dia salah dekat Y tu sebab dia kuasa dengan 2. Okey, tu jawapan kita. Okey, betul. Okey, satu lagi soalan. Selain nombor tadi nombor apa? Nombor 3 dengan nombor 5 kan tadi? Ya. Okey, selain pada nombor 3 dengan nombor 5 yang kita tak jawab 2. Nombor apa? 6. 4 ke 2? 6. 6. Okey. 6. 6. Ya.
Diberi X 4X tolak 2Y sama dengan 18. Okey, cari nilai bagi X apabila Y sama dengan negatif 3. Okey, cikgu nak masing-masing buat. Caranya kan, dia kata cari nilai X. So, 4X tolak 2Y. 2Y ni kita ganti dengan negatif 3 sama dengan 18. Okey, dia macam tu cara nak buat dia. Boleh? Boleh. Okey, nanti dapat jawapan bagi tahu. Ada siapa yang dah siap ke? Cikgu, saya dapat dah. Okey, dapat apa? X tu saya dapat 3. X dapat 3. Yang B? Yang B tak Ada yang dapat belum? Okey, ada tak? Okey, okey. Okey, 4X. Okey, 4X. So, dah kita akan dapat tambah 6 kan? Sama dengan 18. 4X sama dengan 18 tolak 6 dapat 12. Okay, so X 12 bahagi dengan 4 kita akan dapat 3. Okay, sekarang cara B pula. Cikgu nak online lah pula selain daripada Hafiz. Iqbal ke? Boleh tak? Ataupun Faradila ke Isya ke, kalau nak share jawapan bagi tahu je lah. Kalau salah tak apa, kita belajar kan. Cikgu. Ya? Dapat apa? Dah dapat. Dapat apa? Untuk B. 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 10. Ya ke Y sama dengan 10? Okey, sekejap 4 darab dengan 2 kita akan dapat 8. 8 tolak dengan 2Y sama dengan 18. Okey. Kan sini negatif 2Y, kita akan pindah pergi sebelah kanan. Jadi 2Y. Okey, kita akan dapat negatif 10. Kemudian Y sama dengan negatif 5. Siapa yang ni tadi? Faradila kan? Isya. Isya salah kat mana? Tak habiskan. Oh, tak habis kan? Okey. Okey, nanti kalau kita kira bagi habis, kita akan dapat Y sama dengan negatif 5. Sebab kita kena guna X yang ni. Sebab dia dah bagi tahu nilai X dia sama dengan 2. So kita kena ambil lah dekat soalan. Kalau dia tak bagi X sama dengan 2, kita ambil je lah apa-apa nilai yang kita nak. Tu je kelas kita pada hari ni yang kita akan belajar. Okey, untuk refleksi hari ni kan, kita dah belajar tadi cara nak kira nilai X dan juga Y kalau diberi salah satu nilai. Kalau kita tak bagi, kalau soalan tak bagi nilai X atau Y, kita boleh ambil je kita punya mana-mana nilai yang kita nak kan. Kita boleh ambil je. Faham tak apa yang kita dah belajar ni? Tak faham. Tu dah 3 orang dah tekan 4. Kalau tak faham nanti bagi tahu je. Janganlah malu. Cikgu kira tak apa pun. Tu je kalau kita. Boleh cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bye. Cikgu. Terima kasih cikgu. Semua. Bye cikgu. 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 Terima kasih.